Bismillah, Assalamualaikum, what's poppin'? Welcome back to my channel Kim Jeb. Macam biasa, saya akan menceritakan tentang kisah pengalaman seram yang macam awak semua tengok dekat thumbnail ada gambar Syahrul Rizwan. Kenapa? Sebab Syahrul Rizwan sekarang dia dah mula untuk keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan di jalan Allah SWT. Maksudnya dia dah mula pergi berdakwah lah, rumah ke rumah, pintu ke pintu, lorong ke lorong untuk mengajak orang membuat kebaikan. Jadi saya nak cerita pengalaman diorang ni. Senang cerita, diorang ni adalah tabligh, jemaah tabligh yang kadang-kadang kita lari kan bila nampak. Jadi saya nak ceritakan pengalaman diorang masa keluar 3 hari, 40 hari ataupun 4 bulan lah, yang diceritakan kepada saya. Tapi bukan Syahrul Rizwan lah. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa tekan button like, share and subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. Jadi jom kita move up ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama diceritakan oleh saudara Sufian. Sufian ni adalah viewer saya, Alhamdulillah. Sufian ni adalah seorang pelajar, seorang student, and dia ni orang kata join tabligh lah, yang macam keluar 3 hari, 40 hari itu semualah. Okay, so diorang ni pergi ke markas diorang. Biasa tabligh-tabligh ni ada markas diorang lah. Diorang pergi dekat markas diorang. Markas diorang biasanya dibuat dekat Tafiz. Diorang dah pergi dekat markas diorang ni. Lepas tu dia ni diagihkan tugas. Dia ni dihantar ke satu tempat di Kuala Selangor, tak silap saya. Satu tempat di Kuala Selangor, yang mana dekat situ dia kata ada satu surau yang orang kata dah tak hidup lah. Dia memang terpencil and tak hidup. Dah tak ada orang pergilah. Okay, so dia ni bergerak petang. Petang macam tu dia bergerak dengan tim dia. Tim dia masa tu ada 8 orang, tak silap saya. Dia pergi 8 orang pergi ke sana. Dia pergi petang dalam pukul 5 lebih macam tu dia bergerak. Dia bergerak daripada Batu Pahat kot. Batu Pahat, tak silap saya. Entah, lupalah. Dia gerak petang and sampai sana pada waktu maghrib. Tapi dia terkejut bila dia sampai dekat sana. Apa yang dia dengar daripada orang-orang, surau tu dah tak hidup, and surau tu dah mati, dan surau tu tak ada orang datang pun. Tapi bila dia sampai, surau tu sangat-sangat meriah. Okay, sangat-sangat meriah. Dia tengok surau tu terang, dalam keadaan yang sangat-sangat terang, and ramai orang. Tapi malam tu semua berpakaian putih. Jadi dia tak fikir banyak, sebab dia orang ni lebih kepada husnuzon. Dia tengok putih je semua pakai bajunya. Lepas tu bersih je. Fikir sangat sebab hari tu adalah Khamis malam Jumaat. Biasanya hari Jumaat, Khamis malam Jumaat hingga hari Jumaat ni orang akan pakai pakaian yang bersih, warna putih, kebiasaannya lah. And bila dia dah masuk, orang jemput dia dengan orang kata sangat-sangat meraihkan. Orang meraihkan dia, salam, peluk. Dia kata dah lama jemaah tak datang sini. Dia cakap macam tu. Orang yang jumpa dia tu cakap macam tu. Dah lama jemaah tak datang sini. Kami rindu untuk didatangi jemaah. Macam tu lah dia cakap. Ni sebenarnya keinsafan sikit lah. Dia tak seram sangat, just keinsafan lah. So boleh share lah. Kita boleh cuba untuk ubah diri kita. Okay, so bila dah jadi macam tu, dia pun borak. Lepas tu diorang ni solat berjemaah maghrib sama-sama, yang diimami oleh jemaah tu sendiri. Dia diminta untuk mengimamkan, tapi bukan Sufian tu lah, orang lain. Dia orang punya ketua. Dia orang ni diarahkan untuk jadi imam kat situ. So dah solat, dah apa semua, dia orang ni adakan satu ceramah. Ceramah. Dia orang ni pun makan sama-sama. Alhamdulillah, yang buat makanan tu dari jemaah tu lah yang buat makanan tu, bukan orang tu lah. Okay, so bila dah makan sama-sama apa benda semua, diorang ni balik. Lepas diorang tidur tu, diorang bangun dalam pukul 4 pagi macam tu. Diorang tengok tempat yang diorang tengah baring tu, surau tu, dah penuh dengan macam orang kata ada ranting-ranting kayu, daun-daun kering, and tak terurus. Memang tak terurus dia orang kata. Diorang macam, ish, apa benda ni? Macam tu lah, macam terkejut lah. Lepas tu si Sufian, dia antara yang bangun awal tau. Dia kejut yang lain. Bangun, kita salah tempat ni. Lepas tu semua dah bangun, tengok sekeliling memang betul-betul kotor and tak terurus lah.
Tapi dia pastikan betul-betul surau tu adalah betul-betul surau. Dia ada mimbar. Maksudnya dia dah sampai tempat yang betul. Cuma semalam tu mungkin dia sampai pada keadaan yang salah. Time yang salah lah. So pada siang je tu, diorang ni bersihkan tempat tu, betulkan mikrofon dekat tempat tu. Semalam diorang laungkan azan, memang dengar macam mikrofon tu hidup, tapi sebenarnya semua dah tak berfungsi. Semua yang dia nampak semua adalah genjutsu semata-mata. Dia macam hayalan semata-mata. Tua dekat situ cadangkan kita kena hidupkan surau ni balik. Sebab tengoklah apa yang berlaku. Mungkin surau tu dah betul-betul rindukan orang. And mungkin yang semalam tu adalah jin Islam. Dia pun berdakwah tau, suruh macam bantu untuk mengajak orang solat dekat situ. Dia kata kami rindukan orang ramai di sini. Dia cakap macam tu semalamnya tu. Jadi geng-geng tablik ni pun tadi berusaha untuk membawa orang-orang ke surau. Dan Alhamdulillah, dia orang kata semasa dia orang nak pergi daripada situ, kan dah bersih semua, adalah dalam 4-5 orang jemaah yang dah diterapkan dekat situ. Alhamdulillah. Pakcik kat situ sebelum-sebelum ni memang ada nampak lah, bila lalu-lalu tu dia orang pelik. Dia orang ingatkan tablik sebelum-sebelum ni, dia sebelum tablik tu datang lagi, dia orang kata dia orang nampak ada orang ramai baju putih kat situ. And pakcik-pakcik tu ingatkan tablik lah. And pakcik tu kata surau tu memang dalam tak hidup sebab ramai sangat yang dah pergi ke masjid. Padahal masjid lebih jauh daripada surau tu. So dia punya moral kat sini, janganlah sampai surau kita mati. Kalau tak ada orang yang nak azan, kita lah yang azan, okay? So cerita pertama dah habis, kita move up ke cerita yang kedua. Let's go. Cerita yang kedua ni diceritakan oleh saudara Amir. Amir ni pun dia daripada jemaah tablik jugalah. So Amir ni dia cerita, dia pernah keluar 40 hari di kawasan Seremban. Seremban tu saya tak beritahulah kat mana, surau mana, apa benda semua, kampung mana. So dia ni keluar dekat Seremban dengan beberapa jemaah yang lain. Terbentuk jemaah kat situ ada dalam 9 orang. So dia orang ni pergi keluar ke situ. Maksudnya keluar ni pergi ke surau yang terdekat lah dengan area yang ditetapkan tu. Pada malam tu ada berlakunya histeria dekat kampung tu lah. Yang tak silap saya, pada waktu tu imam dekat situ sedang menjalani umrah. Dia imam dia ni pergi umrah. Amir ni tadi diminta oleh tuan rumah tu untuk datang cuba untuk merawat anak dia yang kerasukan. Pergilah. Dia pun pergi dengan geng-geng dia ni, ada beberapa orang. Dia biasanya dia takkan hantar semua, dia pergi 3 orang untuk pergi ke rumah orang yang kerasukan tu. Bila dia sampai dekat rumah tu, dia cubalah baca apa-apa. And untuk makluman semua, tablik ni taklah semuanya tahu untuk mengubat ni. Tapi adalah kadang-kadang setengah ada yang pandai mengubat, berubat, apa benda semua ni lah. So dia pun pergi dekat tempat tu, and dia cuba untuk settlekan benda tu lah. Benda tu pun meraung. And dia kata, kau belah daripada sini, aku tak nak tengok muka korang. Korang datang kampung ni menyebok. Dia cakap macam tu. Dalam keadaan yang bukan suara perempuan lah. Dia macam, kau belah dari sini. Macam tu lah. Dia cakap macam tu. Geng Amir ni semua, dia macam Allahu Akbar. Dia tak pernah jumpa lah, dia tak pernah hadap situasi yang macam ni. Dia orang ingatkan biasa-biasa je tau. Baca. Lepas tu benda tu tanya, kau faham makna dia? Dia tak cakap apa-apa, dia tak berinteraksi pun dengan benda tu. Lepas tu dia baca surah. Apa yang dia baca, semua benda tu ikut. Semua orang yang rasuk tu ikut. Pada satu masa benda tu cakap, kau faham ke makna apa yang kau cakap ni? Apa yang kau baca ni lah maksudnya. And dia pun macam Allahu Akbar, apa benda ni? Lepas tu dia cuba baca. And sampai satu tahap benda tu tak keluar, and tak jadi apa-apa pun. Dia call ketua dia. Orang panggil ketua dia ni Amir Saf. Amir Saf. Dia panggil, hello ustaz, tolong datang, saya tak dapat handle benda ni. And ustaz tu datang, ustaz tu baca, and benda tu pun masih tak keluar. So ustaz ni pun macam mana ni nak handle ni? Bila tanya kat situ, ada tak ustaz yang dia orang tahu yang lagi power apa benda semua. Lepas tu dia orang kata tak kenal, tak tahu. Tak ada ustaz pun yang dia orang kenal dekat situ lah, area-area situ. So dia orang ni pun macam fikir-fikir. Lepas tu si Amir ni tadi bagi idea untuk
baca surah tapi dalam terjemahannya. So dekat situ ada seorang ahli yang orang kata hafiz. Dia dah tahulah apa maksud-maksud dia, and dia baca surah 3 kul tapi dalam bahasa Melayu. So dia baca, lepas tu kawan dia yang sebelah tu baca dalam bahasa Arab. Kira baca and terjemah. And baru benda tu meronta-ronta and keluar daripada badan perempuan tu. Bila dia orang nak keluar ni, si Amir ni tadi, dia nampak satu lembaga bertaring warna hitam berbulu mata warna merah. Dia nampak dekat luar rumah orang tu tadi. Amir ni pun macam cuak meremang apa benda semua. So lepas dia orang dah cuba untuk handle masalah kerasukan tu tadi, alhamdulillah semua berjalan lancar and dah tak ada apa-apa gangguan lah. So kiranya cerita yang kedua ni lebih kepada cerita simple, cerita yang simple tapi ada pengajaran. Bila kita nak baca Al-Quran, kalau boleh kita fahamkan apa isi ayat Al-Quran tu, apa maksud dia. Ceritanya semua ringkas. Jom kita move up ke extra story, iaitu cerita yang ketiga. Let's go. Extra story ni diceritakan oleh seorang ustaz yang tinggal dekat di kampung saya. Dia bukan satu kampung dengan saya tapi bersebelahan macam tu. Dia ni jemaah tabligh juga. Seorang guru. Dia ni seorang guru. Maksudnya pada cuti sekolah je lah dia pergi berdakwah ke rumah-rumah orang ni semua. Okay, so macam korang tahu, macam awak semua tahu, tabligh ni dia mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam bersugi apa benda semua. Jadi sugi dia kata dia tak pernah tinggal tau, sentiasa ada dalam poket dia. Poket baju ke poket seluar ke apa-apa. Okay, sentiasa ada dalam poket dia. Ni cerita seram tapi orang kata mengajak kepada kita mengikut sunnah lah. Pergi ke sekolah macam biasa. Dia ni guru disiplin lah macam tu. Dia ni guru disiplin. And bila dia pergi ke sekolah, dia sentiasalah bawa kayu sugi. Kayu sugi. Jadikan cerita, pada satu hari ada satu kes kerasukan. And benda tu jadi kerana budak tu terdengar bunyi ketukan pintu yang sangat kuat di kawasan sekolah tersebut. Sekolah tu sekolah berasrama. Jadi dia ni pun orang kata petang tu adalah sesi di mana ada pelajar yang tak sekolah tau. Dia ada dua sesi pagi, sesi petang. Orang budak tu kata dengar bunyi ketukan pintu yang sangat kuat macam bam gitu. So dia pun pergi untuk merawat kerasukan tersebut. And bila dia pergi tu, macam kes yang tadi, dia baca-baca apa-apa surah semua tak jalan tau, tak jalan. And tiba-tiba masa dia tengah baca-baca tu, dia punya bahagian sini macam ditepuk, macam gitu. Ditepuk. So dia ni pun macam Allahu Akbar, apa benda ni kan. And tiba-tiba sugi ni terkeluar dari poket. Dia letak dekat poket sini masa tu, jatuh daripada poket dia and terkena muka yang kena rasuk tu. And tiba-tiba yang kena rasuk tu dia macam macam tu. So dia dapat idea, dia ambil sugi tu, dia selawat banyak kali. Lepas tu dia sapu dekat muka orang yang kena rasuk tu lah. Dia sapu sambil selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. And alhamdulillah benda tu jerit Bercahaya macam tu. Dia jerit macam tu. And alhamdulillah benda tu settle dengan sekejap. Maksudnya benda tu keluar. Dia pun pergi kepada ustaz yang lain untuk bertanya apa yang berlaku sebenarnya. And ustaz yang lain tu jawab, ustaz yang perawat tu cakap, sugi ni kalau benda-benda halus ni nampak jin ke apa, dia kata nampak benda tu sebagai cahaya. Macam cahaya lah. So ada sebab kenapa kita disuruh mengamalkan sunnah. Dalam sunnah ni banyak kebaikan dia. Kita kena buatlah sunnah ni, daripada sekecil-kecil sunnah hingga sebesar-besar sunnah. Cerita yang kali ni mungkin banyak kepada nasihat lah. Nasihat dan seruan. Yang pertama tadi nasihat untuk kita pergi ke surau ataupun masjid. 3, kita perlu mengamalkan sunnah. Macam tu. Jadi cerita yang kali ni mungkin tak berapa seram. Okay,
Saya minta maaf sangat-sangat. Kalau ada awak semua ada cerita seram yang nak share kat saya, boleh DM IG saya. Semoga manfaat daripada cerita ni kita semua dapat ambil sebagai teladan. Jadi macam yang saya cakap, jin itu wujud, hantu itu pemikiran, tapi janganlah leka, mereka ada di dalam Al-Quran. Bye bye. Assalamualaikum. Jane.